Nama saya Muhammad Aiman Hafizi bin Muhammad Zulfa. Nombor metrik D20112608. Baik. Jihad sebahagian daripada iman. Jihad dari sudut bahasa, ia mempunyai banyak maksud. Merujuk kepada kamus lisan Al-A'rab, jihad berasal dari kalimah jim hadal yang bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerah tenaga. Dari segi istilah, jihad ditakrifkan dengan pelbagai definisi oleh para ulama. Al-Kasani mengatakan jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Sebahagian fuqaha seperti Ibnu Arafah, Ibnu Hajar dan Al-Buhuti mentakrifkan jihad dengan perang secara khusus. Ini bermakna terdapat dua takrifan mengenai jihad, iaitu jihad am dan jihad khas. Secara am, ia meliputi pelbagai jenis jihad sama ada dengan harta, lisan, nyawa, manakala secara khas ia bermaksud memerangi musuh. Jadi ini adalah tidak tepat jika jihad hanya diertikan sebagai peperangan semata-mata. Ini kerana maksud jihad yang sebenar adalah lebih luas dan bukan hanya tertumpu pada erti peperangan. Seterusnya, iman. Menurut bahasa bererti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah pendapat jumhur dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian ini. Membenarkan dengan hati bermaksud menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikrarkan dengan lisan, maksudnya mengucapkan dua kalimah syahadat, yakni la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada sesembah yang hak kecuali Allah dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Seterusnya, mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya hati mengamalkan dengan bentuk keyakinan, sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Persoalannya di sini, apakah kaitan antara jihad dan iman? Baik. Hadis jihad sebahagian daripada iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrurun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling utama? Baginda menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aman Qayyum bin Aznal. Nombor metrik D193119928. Jadi untuk slide kali ini kita masuk kepada makna-makna kalimah tertentu. Alright, yang pertama adalah al-imanu billahi wa rasulih. Okey, yang bermaksud beriman kepada Allah dan Rasul. So, perkara yang paling penting sekali, setiap kali kita memulakan sesuatu amalan, ianya perlulah mendahului Allah dan Rasul dahulu. Sebab apa? Bila kita buat sesuatu amalan tanpa niat kerana Allah, maka amalan itu tidaklah akan dikira sebenarnya. Jadi apa saja amalan yang kita buat selama ini sia-sialah. Dia ibaratkan macam debu yang berterbangan. Okey. Jadi walau apa jua sekalipun kita lakukan sesuatu, maka kita niatlah kerana Allah. Kerana bila kita niat kerana Allah, perkara tersebut akan dikira sebagai ibadah lah. Okey. Dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Contohnya kalau kita buat perkara kecil kan, contohnya kita serika baju saja. Kita nak serika baju, kita cakap kita baca bismillah kan.
So itu mendahulukan Allah. Then nak buat apa-apa saja pun, nak selawat pun boleh, kira buat benda baik lah. Alright, kalimah yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah. So sebelum tu kita kena tahu dululah apa maksud jihad ni sebenarnya kan. Jadi jihad ni asal daripada kalimah Arab, fi'il, yang kasar dasar dia adalah jahada, di mana jahada ni maksudnya adalah berusaha bersungguh-sungguh mengikut kemampuan dan kapasiti yang ada. So perkataan jihad ni jika dilihat dari kata dasar al-juh, bererti keberatan dan kesusahan. So apa yang berat dan yang susah itu memerlukan usaha, kesungguhan dan keupayaan untuk mencapainya lah. Okey. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad ini didahulukan dahulu daripada haji, walaupun ianya tidak dinyatakan dalam rukun Islam, kerana manfaat jihad lebih luas berbanding manfaat haji yang terbatas. Sebab jihad ni dia skop dia luas. Jihad ni dia banyak sebenarnya. Cuma saya tak senaraikanlah dalam ni. Dia ada jihad, banyaklah jihad. Kalau siapa pernah belajar dia tahulah. Okey. Jadi beliau berhujah lagi bahawa hukumnya adalah fardu ain. Jihad ialah fardu kifayah kerana ianya akan menjadi kewajipan pada waktu dan keadaan tertentu. Jadi dari segi hierarki amalan utama, iman mendahului jihad. So orang kata iman dahulu baru jihad. Okey. Akan tetapi hadis menurut Ibnu Mas'ud, dia meletakkan solat dalam hierarki yang pertama, kemudian barulah berbakti kedua ibu bapa, dan akhir sekali barulah jihad. Okey, akhir sekali adalah hajjun mabrur. Okey. So basically menunaikan haji ni memanglah terletak dalam rukun Islam yang yang kelima kan. Tapi menunaikan haji ni dia memerlukan RM1. So kepada siapa yang tak mampu tu, memanglah wajib, tapi hanya untuk orang yang berkemampuan lah. Okay. Sebab bukan saja menunaikan haji perlukan RM1, malah kalau kita nak semayang pun kita perlukan wang juga untuk beli pakaian kan, supaya dapat menutup aurat. And then dengan wang juga kita mampu untuk bersedekah, nak keluarkan zakat, kita nak wakaf dengan RM1 kita, betul tak? And then apa lagi, nak bina masjid dan surau lah. So semua itu menggunakan menggunakan wang RM1. Jadi ekonomi keluarga, masyarakat dan juga negara tidak mampu untuk terlaksana sekiranya jihad ini dijalankan lah. Bukan dijalankan, maksudnya sanggup untuk dilakukan lah. So bila ekonomi umat Islam meningkat, maka imej umat Islam automatik akan meningkat lah. Jadi kesimpulannya, sebab itulah jihad ini dia punya susunan itu lebih utama berbanding haji, walaupun haji ini dia tersenarai dalam rukun Islam lah. Okay. So itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya serahkan kepada saudara seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali. Nombor metrik di 20112565. InsyaAllah pada hari ini saya akan membahaskan tentang syarah hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia mempunyai tingkatan-tingkatan keutamaan, yakni mempunyai tahap-tahap yang berbeza, mempunyai darjat-darjat yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya amalan yang utama yang mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok kepada poin yang pertama, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan bahawa iman kepada Allah Ta'ala merupakan amalan yang paling utama, sehingga kan amalan-amalan lain yang dilakukan tidak sah kecuali dengan iman hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi SAW hendak memberitahu kita bahawa iman terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah sangat penting dan sangat tinggi kedudukannya.
kita seharusnya mendahulukan iman daripada amalan-amalan yang lain, kerana tanpa iman, amalan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kita masuk kepada poin yang kedua, yakni jihad fi sabilillah. Selain itu, hadis ini juga menyatakan keutamaan jihad fi sabilillah. Keutamaan jihad telah banyak dirakamkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jihad mendapat kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Jihad adalah benteng yang melindungi agama Islam dan kehidupan umat Islam. Jihad mempunyai pengaruh yang besar dalam menyebarkan Islam di seluruh pelosok dunia. Tetapi syariat jihad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi secara jasmani dan rohani. Antaranya ialah, yang pertama, peperangan itu hendaklah tujuannya murni untuk Allah, iaitu menegakkan kalimatullah dan bukan kerana fanatik golongan atau nasionalisme. Jadi untuk jihad fi sabilillah, kita mestilah niat hanya kerana Allah Ta'ala, hanya kerana agama Allah, dan bukanlah untuk golongan-golongan tertentu ataupun untuk kawasan-kawasan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad mestilah ikhlas untuk agama Allah Ta'ala semata-mata, bukan untuk tujuan duniawi dan sebagainya. Yang ketiga, jihad hendaklah berada di bawah naungan syariat yang jelas, iaitu ahlul haqq, yang tiada berselisih atau bertelingkah padanya. Jihad mestilah dilakukan setelah mendapat izin dari imam atau pemimpin yang syar'i. Maksudnya di sini, jikalau kita hendak berjihad, kita mestilah mendapat keizinan daripada ketua kita, daripada wali kita. Jadi, mungkin kita ada imam di kawasan kita, mungkin kita ada pemimpin di kawasan kita, kita ada pegawai tadbir agama di kawasan kita. Jadi, kita hendaklah meminta izin pada mereka dahulu sebelum kita pergi berjihad. Dan yang terakhir, jihad hendaklah dilakukan sesuai dengan hukum syariat yang sudah Islam jelaskan dalam masalah jihad, dan bukan disebabkan fitnah atau syubhah. Jadi, untuk jihad, kita hendak melakukan jihad mestilah kerana maslahah-maslahah yang termaktub dalam jihad, dan bukanlah kita berperang untuk menegakkan fitnah ataupun syubhah. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kita tengok poin yang seterusnya, iaitu haji mabrur. Dalam hadis ini juga menekankan mengenai keutamaan haji mabrur, iaitu haji yang sempurna. Haji yang sempurna ialah haji yang bersih dari perkara-perkara yang merosakkan atau mengurangi niat dan amalan di dalam ibadah haji tersebut. Haji yang mabrur mestilah tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah. Dan haji tersebut juga mestilah tidak bercampur dengan dosa-dosa. Jadi, apabila kita hendak melakukan haji, niat kita mestilah mendapat haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa kita melakukan haji tersebut, kita mestilah jaga niat kita, jaga amalan kita, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Niat kita mestilah baik, mestilah betul, bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk amalan kita ini dan sebagainya. Dan kita juga hendaklah menjaga amalan kita ni supaya kita tidak melakukan dosa-dosa sewaktu kita melakukan haji tersebut. Moga-moga Allah merahmati kita. Dan antara tanda-tanda haji mabrur ialah seseorang itu kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Al-Badru Aini berkata, termasuk di antara tanda-tanda haji yang makbul, yakni diterima, adalah bahawasanya ketika seseorang itu telah pulang kembali dan keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Jadi antara tanda-tanda seseorang itu telah mendapat haji yang mabrur, apabila dia berangkat, mungkin perangainya, mungkin akhlaknya, mungkin kita boleh anggarkan, mungkin kita boleh anggar dalam 50%. Tetapi apabila dia pulang daripada haji tersebut dan mungkin akhlaknya lebih baik, mungkin 80%, 90%. Jadi kita nampak perubahan pada diri beliau. Semoga perubahan tersebut dapat menjadikan kita supaya hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Dan rasanya cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baik, kita sambung dengan slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan dalil-dalil lain yang menyokong hadis tersebut. Kita akan berikan 3 dalil yang berlainan, iaitu yang pertama berkenaan dengan jihad untuk mengharapkan rahmat Allah, yang kedua berkenaan dengan jihad untuk berbakti kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga ialah sebaik-baik amalan adalah jihad. Dalil yang pertama iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil yang kedua berkaitan dengan bakti kepada kedua ibu bapa. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanuhu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr berkata, telah datang seorang laki-laki bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang untuk meminta izin keluar berperang. Maka Nabi berkata, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Nabi berkata, maka kepada mereka berdualah kamu berjihad. Dalil yang ketiga berkaitan dengan sebaik-baik amalan adalah jihad. Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila mu'min yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Yang bermaksud dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa dan hartanya. Riwayat Bukhari, hadis nombor 2786. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Amir Hakim bin Azhari, nombor metrik di 193111696. Jadi sekarang kita lihat kepada hukum jihad, di mana 3 bahagian jihad yang kita boleh pelajari adalah yang pertama, jihad melawan musuh yang jelas. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Dan yang ketiga, jihad melawan nafsu. Jadi sekarang kita lihat hukum bagi setiap bahagian jihad ini. Yang pertama, hukum jihad melawan musuh. Okay, jadi pada dasarnya, hukum jihad melawan musuh ini adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini membawa makna jika seandainya sebahagian daripada kaum muslimin itu telah melaksanakan tanggungjawab jihad, maka kewajipan untuk berjihad itu dah terbebas daripada kaum muslimin yang lain. Jadi dalam erti kata lain, jika ada bahagian kaum muslimin yang dah buat, maka kewajipan untuk melakukan jihad itu dah terbebas daripada orang Islam yang lain. Tetapi hukum berjihad ini boleh menjadi fardu ain sekiranya ada beberapa sebab di mana fardu kifayah itu boleh menjadi fardu ain. Yang pertama, jika musuh memasuki wilayah. Jadi sekiranya musuh dah masuk ke wilayah, dah masuk ke negeri kita, jadi kita yang berada kat dalam wilayah tersebut adalah menjadi fardu ain untuk kita berjihad. Yang kedua, jika arahan daripada pemerintah Islam. Sekiranya pemerintah di kawasan di wilayah tersebut memerintahkan supaya rakyatnya untuk pergi keluar berjihad, maka menjadi fardu ain untuk keluar berjihad. Dan yang ketiga, jika bertemu antara dua pasukan muslimin dan kufar. Jadi sekiranya bertemu antara dua pasukan, antara orang Islam dan juga orang kafir, maka pasukan orang Islam itu, di mana orang yang di dalam pasukan itu tidak boleh, haram hukumnya untuk melarikan diri. Mestilah berjihad. Menjadi fardu ain untuk mereka dalam pasukan muslimin untuk berjihad dengan pasukan kufar. Dan yang keempat, tadi saya kata sekiranya dah ada sebahagian kaum muslimin yang berjihad, maka
kewajipan itu terbebas daripada kaum muslimin yang lain. Tetapi jika kaum muslimin yang melaksanakan jihad itu, jihad ni tidak mencukupi ataupun tidak memadai, tak cukup, maka menjadi fardu ain kepada kaum muslimin yang sebahagian yang lain untuk melakukan jihad. Jadi kita lihat kepada hukum jihad yang kedua dan ketiga, iaitu hukum jihad melawan syaitan adalah nafsu. Hukumnya adalah wajib sebab kita tahu bahawa syaitan akan sentiasa berusaha menggoda umat manusia untuk melakukan kejahatan, dan juga hawa nafsu adalah pangkal kepada kemungkaran. Kita nak buat sesuatu sebab kita ada nafsu yang di mana kita nak buat kejahatan tersebut. Jadi dalam surah An-Nazi'at ayat 37, maksudnya, ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Jadi saya nak berkongsi satu hadis, iaitu hadis riwayat Ibnu Najjar. Jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad, berjuang melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya. Nama saya Muhammad Izzat Amin bin Abdul Latif yang berpegang nombor metrik D20112508. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan pengajaran dan faedah hadis. Okey, pengajaran yang pertama yang boleh saya kongsikan adalah menyebarkan agama Allah, iaitu dakwah. Hadis ini mengajar kita untuk menyebarkan dakwah Islam itu sendiri, kerana dakwah adalah sebahagian daripada jihad, iaitu jihad dengan menyeru umat Islam untuk mengajarkan kebaikan, amal ma'ruf dan meninggalkan segala kejahatan, iaitu maksiat, nahi mungkar. Kerana kita mestilah berjuang demi agama dan melaksanakan amalan berjihad di jalan Allah. Pengajaran yang kedua adalah kita dapat menyerahkan diri kita kepada Allah, iaitu kita dapat menyandarkan jihad sebagai penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mentauhidkan Allah, mentaati Allah, tunduk dan patuh kepada perintahnya, mentaati dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita teruskan lagi dengan faedah hadis. Okey, faedah hadis yang pertama yang boleh saya kongsikan ialah dengan jihad kita akan diampunkan dosa dan diberi ganjaran pahala dan syurga. Allah telah menjanjikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang berjihad, iaitu mujahid. Dosa-dosa mujahid ini akan diampunkan dan dijanjikan pahala dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, yang kedua ialah mendapat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berjihad kepada jalan Allah akan dipimpin oleh Allah ke jalan yang benar, kejayaan. Maksudnya Allah akan tolong orang yang berjihad ni. Bantuan Allah akan sentiasa di samping mereka yang berjihad kerana Allah. Sekian, terima kasih. Bagi menjawab situasi Khairi sepatutnya membetulkan ideologi pemikirannya bahawa jihad itu bukanlah dengan hanya keluar berperang, namun banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan jihad. Antara jihad pada masa kini ialah jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam menuntut ilmu, menghapuskan kejahilan, berbakti kepada kedua ibu bapa dan menunaikan haji. Jadi, kita sebagai seorang pelajar ni sepatutnya jangan mengambil mudah dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana menuntut ilmu itu juga adalah sebahagian daripada berjihad. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.